A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Ini adalah name kad saya. Nombor telefon saya 011255551269. Okey, hari ini saya nak ringkaskan, saya nak cepatkan video ini sebab saya sedang menyiapkan buku faraid. Tapi wallahu alam, bila buku tu siap, doakanlah moga ia berjalan lancar. Okey. Step seterusnya saya nak terangkan mengenai kiraan faraid ni. Okey, si mati dia ada ibu, dia ada bapa, dia ada isteri dan dia ada 3 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan. Okey. Apabila dia tinggalkan isteri, kita tahu dia adalah seorang lelaki sebab lelaki hanya lelaki yang berkahwin dengan perempuan. Okey, tak ada lelaki dengan kahwin dengan lelaki di dalam Islam. Okey, bila kita tahu isteri, maknanya dia ni adalah lelaki. Okey. Untuk pengiraan kita tengok ibu, bapa, isteri, anak lelaki 3 orang, anak perempuan 3 orang. Okey, kita terus tulis di sini. Dan kita tahu kadar untuk ibu dapat 1/6. Sebab apa 1/6? Sebab si mati ini ada anak. Bila ada furuk, ada keturunan, ada anak, maka ibu akan dapat 1/6. Kalau tak ada anak, maka ibu akan dapat 1/3. Tetapi syarat untuk ibu lagi adalah kalau tak ada anak dan tak ada adik-beradik. Contohnya si mati ini tak ada adik-beradik lain, ada seorang je adik-beradik, maka ibu boleh dapat 1/3. Tetapi di sini ibu dapat 1/6 disebabkan ada anak. Untuk bapa dapat 1/6 sebab ada anak lelaki ni. Sebab ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, bapa akan dapat 1/6 tanpa ada asobah. Kalau ada asobah, kalau 1/6 campur asobah sebab ada anak perempuan sahaja ataupun keturunan perempuan sahaja. Okey. Seterusnya adalah isteri. Isteri dapat 1/8 juga disebabkan ada keturunan. Apabila si mati ada keturunan, isteri dapat 1/8. Tetapi sekiranya si mati ini tak ada keturunan, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit, maka isteri akan dapat 1/4. Itu adalah formula di dalam faraid. Kita kena hafal, kita kena hafal lah. Kita kena hafal untuk 1/6, 1/8, 1/4, 1/2, 1/3, kita kena hafal benda tu. Kemudian apabila kita tengok 1/6, 1/6, 1/8, lepas tu yang ni anak-anak adalah asobah. Bila kita tengok dia tak sama, dia tidak nama kat bawah ni penyebut. Kalau kita panggil dalam matematik, kita panggil penyebut. Penyebut ni tak sama. Macam mana pula kita nak buat? Okey, formula guru saya Ustaz Wan Abdul Halim, Wan Harun, dia kata kalau tengok 6 dengan 8 je terus boleh 24. Tak payah nak mikir banyak-banyak. Tak payah nak pening-pening kepala. 6 dengan 8 boleh 24. Okay, saya pun ikut je 6 dengan 8 24. Okey, bermakna kalau kita nak tahu di sini 6 darab berapa jadi 24, maka saya tahu 6 darab dengan 4 jadi 24. Yang ni 6 darab dengan 4 jadi 24 juga. Yang ni 8 darab dengan 3 jadi 24. Jadi saya tulis di sini. Okey, 4 4 3 sebab saya tahu 6 darab dengan berapa. Okey. 6 darab dengan berapa jadi 24. Formula saya pula macam tu. Formula saya untuk saya mudah faham adalah 6 darab dengan berapa jadi 24. Okey, saya terus tulis di sini. Jadi, bila saya dah tahu 1 2 3 ini 4 4 3 ni, 24 saya tolak dengan 4, tolak dengan 4, tolak dengan 3 menjadi 13 untuk asobah. Asobah tu apa pula Syazwani? Asobah tu adalah baki. Asobah adalah baki. Okey, seterusnya adalah kalau cara saya suka tulis 2 2 2 1 1 1 sebab supaya saya tidak leka, saya tidak tersilap, saya tidak melakukan kesilapan. Saya tulis untuk anak lelaki 2 2 2 1 1 1 dan saya tambah terus di sini. Jadi 9. Bila saya tengok 9 dengan 13 di sini, 13 dengan 9 tak boleh nak kecilkan, tak boleh nak bahagikan. Bermakna 24 ni saya kena darabkan dengan 9. Apabila saya darabkan 24 darab dengan 9 menjadi 216. Jadi apabila penyebut ni saya darabkan, pengangka pun saya kena darabkan. 4 darab dengan 9 jadi 36. 4 darab dengan 9 jadi 36. 3 darab dengan 9 jadi 27. Yang ini pula adalah 2 darab dengan 13 jadi 26. 2 darab dengan 13 jadi 26. 2 darab dengan 13 jadi 26. 1 darab dengan 13 jadi 13. 1 darab dengan 13 jadi 13. 1 darab dengan 13 jadi 13. Bermakna ini adalah bahagian masing-masing dapat per dengan 216 ini. Macam mana saya nak tahu untuk harta pusaka 10,000 ini? Untuk kita tahu bahagian pusaka 10,000 ini, saya buat macam ni. 10,000 10,000 terlebih pula bahagi dengan 216. 216 saya dapat daripada mana? 216 ni saya ambil daripada sini. Okey, 216 kemudian saya bahagikan jadi 46.296 darab dengan 36 di sini. Jadilah 16667. Jadi itu adalah jawapan untuk ibu. Untuk yang lain pun sama, stepnya sama sahaja. Ataupun kalau tuan-tuan nak mudah ataupun tuan-tuan nak senang,
Contoh macam ni. 36 bahagi dengan 216 darab dengan 10,000. Okey. 36 bahagi 216 darab 10,000. Okey, sama juga jawapan dia 16667. Yang ini pula untuk isteri 27 bahagi dengan 216 darab dengan 10,000. Jadi 1250 sama juga di sini. Okey, yang lain pun sama sahaja jalan pengiraannya. Tak ada yang berbeza. Okey, saya harap video ini memberi penjelasan kepada saya tulis nama dan terus kat sini. Quratun Ainan. Semoga ia bermanfaat dan memberi faedah kepada semua yang mendengar. Sekiranya ada permasalahan faraid ataupun nak saya ajar tentang faraid ataupun nak buat wasiat, nak buat hibah, nak kami selesaikan harta pusaka yang terbeku ataupun nak buat wakaf serta nak buat deklarasi harta sepencarian. Harta sepencarian tu kita buat sebelum berlaku kematian, sebelum berlaku. Kalau setelah berlaku kematian, Salihin tidak membuat khidmat itu. Kita buat sebelum berlaku kematian ataupun penceraian ataupun poligami. Kita buat dokumen siap-siap untuk deklarasi harta sepencarian. Bolehlah hubungi saya di talian ini. Tak nampak. 0112555169. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Semoga video ini bermanfaat dan memberi faedah kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.